Orang Melayu, dia menilai kehidupan macam mana? Dia berusaha sebaik mungkin dan kemudian dia merasa qanaah, dia merasa cukup apa yang ada dan dia happy dengan kehidupan dia. Dan syarat dia nak jadi happy ialah dia tak semestinya jadi kaya. Selagi mana dia syukur pada Allah, dia solat 5 waktu, dia rasa cukup kehidupan dia. Masya Allah. Tetapi cara penilaian orang Cina pula ialah berbeza. If you tak ada duit, you tak ada kedudukan, you tak ada rumah besar, tak ada banglo besar, you are failure. Siapa nak kata Melayu ni racist? Melayu is the most non-racist race in the world. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Arsi Widianti Putri. Oke, hari ini ada sebuah pembahasan yang menarik untuk aku kongsikan sama teman-teman semua. Ada 3 video yang akan aku tampilkan pada video kali ini. Tapi sebelum dimulai video reaksinya, seperti biasa aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @widiantiputri. Yaudah, tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reaksinya. Are you ready? Let's go. Golongan orang Melayu sering dimomokkan dengan satu gelaran. Iaitu orang Melayu ni adalah pemalas. Woi, Melayu tu rajin, oi. Nah, macam mana boleh hadirnya benda macam rajin tu? Manakala orang Melayu akan nampak orang Cina ini kata lawan kepada malas? Rajin. Rajin itu konotasi yang positif. Tetapi on top of konotasi yang positif itu ada satu yang negatif, iaitu dia tamak. Betul ke? Betul, kalau baca betul. dalam buku The Malay Dilemma oleh Tun Mahathir, dia sebut tentang orang Melayu. Ada satu bab yang sangat menarik. Tapi ini bukan bahas The Chinese Dilemma or The Malay Dilemma. Now, kenapa hadir satu label kepada orang Melayu pemalas? Kenapa hadir satu label kepada orang Cina rajin? I mean, benda ini dia tak akan just from the thin air. Mesti ada sebab musabab dia. Orang Melayu, orang Cina, dia akan memandang orang Melayu, dan kita kena faham cara manusia ini berfikir ialah dia akan melihat orang lain yang berbeza dengan dia dari segi agama, dari segi budaya, dari segi nilai dia. Dia akan nilai orang lain berdasarkan nilai siapa? Nilai diri dia. If this is my value, I'm going to evaluate other people as that. Kalau kita lari 100 meter adalah 12 saat, bagi kita siapa yang lari lebih daripada 12 saat, dia kira laju ke lambat? Lambat. Same thing. Kalau value kita adalah begini, kita akan lihat value orang begitu. Kenapa Melayu disebut sebagai pemalas? Very simple. Sebab satu, cara Cina melihat Melayu, Cina akan melihat, okey, orang Cina ini awal-awal pagi mereka dah pergi ke pasar. Mereka bangun awal, mereka usaha, mereka rajin dan sebagainya. Mereka banyak buat bisnes. Tetapi orang Melayu pula dan Cina ini, walaupun dia mungkin kaya, tetapi mereka anak tak banyak, tak ramai. Anak tak ramai. Tetapi mereka lihat, ini toke businessman pun anak 2. Ini mak dispatch anak 5. Gaji dia 1 bulan 200,000. Ini mak dispatch gaji 2,000, anak 5. Nah, di situ dia akan fikir, Melayu ni malas. Selalu solat 5 waktu. Membawa konotasi malas. Kalau orang Cina yang rajin, mereka tak setiap hari pergi tokong. Tak selalu. Cuma pada hari-hari kebesaran mereka akan pergi tokong. Jadi di situ disparity dia, perbezaan antara cara kehidupan masyarakat Cina dengan masyarakat Melayu. Dia nampak, Melayu ni dia lembab sikit lah. Dia tak nak usaha lebih. Bukan. Sebenarnya itu adalah misnomer. Itu adalah suatu cara menilai yang tak tepat. Sebab kalau kita dah faham cara orang Melayu melihat kehidupan dengan cara orang Cina melihat kehidupannya lah apa, orang Melayu dia bukan malas. Tak nafikan ada Melayu malas, tak nafikan. Tapi in the same time, kita tak boleh nafikan ada juga Cina yang malas, ada juga India yang malas. Okay?
Semua ada malas-malasnya. Orang Melayu, dia menilai kehidupan macam mana? Dia berusaha sebaik mungkin dan kemudian dia merasa qanaah, dia merasa cukup apa yang ada dan dia happy dengan kehidupan dia. Dan syarat dia nak jadi happy ialah dia tak semestinya jadi kaya. Selagi mana dia syukur pada Allah, dia solat 5 waktu, dia rasa cukup kehidupan dia. Masya Allah. Tetapi cara penilaian orang Cina pula ialah berbeza. If you tak ada duit, you tak ada kedudukan, you tak ada rumah besar, tak ada banglo besar, you are failure. Jadi itu cara mereka melihat. Dan mereka nampak orang yang tak kaya seperti orang malas. Sebab mesti boleh kaya punya. Kalau you rajin mesti kaya. Tapi orang pandang, sisi pandang Melayu pula ialah apa? Kerana orang Melayu ini beragama Islam. Jadi sisi pandang orang Melayu ialah kita usaha, rezeki Allah tentukan. Bukan berapa banyak duit yang kita ada, tetapi bersyukur dengan apa yang ada. Nah, betul banget. Jadi kadang-kadang mak dispatch 2,000 gaji 2,000, anak 5, boleh membesar, boleh support sampai ke universiti, okey je. Tapi kenapa orang Cina yang kaya gaji 20,000, 50,000 sebulan sangat cukup. Dia kata nak besarkan 2 anak punya susah. Wahai gaji dia 10 kali ganda, 20 kali ganda, lagi tinggi daripada dispatch. Melayu. Sebab sisi pandang itu berbeza. Jadi bila kita bercerita tentang bangsa lain, agama lain, mereka kebiasaannya dibesarkan dengan nilai-nilai tertentu, maka skop dan perspektif mereka melihat sesuatu akan berdasarkan kepada the preconceived notion. Apa yang telah mereka diajar sejak kecil. Contoh, ada di sini yang pernah makan daging khinzir tak? Tak pernah kan? Okey, tak pernah makan, fine. Tahu tak rasa dia macam mana? Tak tahu, fine. Tahu tak sedap ke tak sedap? Tak tahu, fine. Tapi kalau untuk orang Melayu, sejak kecil dibesarkan dengan ideologi apa tentang khinzir? Kotor, tak sedap, geli dan sebagainya. Now, how do you know tak sedap sedangkan you tak pernah makan? You see? Maksudnya, sebab sejak kecil kita telah dimomokkan bahawa khinzir itu tak sedap. Sebab dia geli, sebab Allah kata keji, Allah kata haram, dan Allah tak pernah kata keji ya. Allah cuma kata haram. Lalu kita telah dibesarkan dengan momokkan, oh, khinzir ni kotor lah, keji lah. Memanglah kajian-kajian seterusnya menunjukkan memang dia okey, kotor dan sebagainya. Fine. Tapi lepas tu kita boleh keluarkan kenyataan seperti, oh, khinzir ni tak sedap lah. Kau tak pernah makan, macam mana kau tahu sedap tak sedap? Sekali lagi, it based on apa yang telah kita dibesarkan selama ini. It based on. Bagi kita, dulu sebagai non-Muslim, kita melihat orang Melayu yang solat 5 waktu, memberatkan ataupun meringankan. Memberatkan. Menyusahkan. Bagi kita yang tak, saya yang tak pernah puasa sebelum memeluk Islam, bila tengok orang Melayu kena berpuasa sebulan, seksa ke tak seksa? Seksa. Seksa. Saya akan melihat seksa. Tetapi bagi orang Melayu yang telah terbiasa berpuasa sejak kecil, bila bulan Ramadan, dia rasa terseksa kalau dia tak berpuasa. Seronok. Bukan kerana berpuasa itu dia terseksa. You see, cara dan pandangan kita berbeza. Brother Firdaus, yang dalam satu buku awak pernah tulis, sana buku apa? Apa lagi Cina mau. Ya. Dalam buku tu, you pernah bincang tentang macam mana wujudnya sesuatu watak ataupun toko yang orang Cina panggil latuk. Ada orang Cina yang bukan Islam, dia sembah satu toko yang berkopiah putih, kadang-kadang ada tengkolok lagi. Okey. Ada keris. Ada keris lagi. Ya, ada keris. Okey, saya serah pada Brother Firdaus. Kalau orang Cina disebut latuk kong. Latuk. Latuk kong. Ada sebut natuk kong. Tapi orang Melayu sebut datuk kong. Jadi, apa itu datuk kong sebenarnya? Datuk tu macam datuk. Kong tu apa kong? Apa ke mana? Tom yam kong ke apa? Bukan. Okey. Berapa ramai orang Cina yang sebelum memeluk Islam pernah baca kitab Tripitaka dalam kitab Buddhism? Angkat tangan. Okey, yang tak pernah baca angkat tangan. Tak pernah baca. Oh. Okey, apa lu orang baca dulu? Macam komik. Tongseng mau tilik nasib. Baik.
Saya nak bagi tahu satu realiti. Sebab ada orang marah bila saya tulis buku itu. Dia setakat tengok tajuk. Tapi dia tak baca konten. Dan kena faham, forum kali ini macam mana nak berdakwah kepada masyarakat Cina. Bukan macam mana nak condemn Cina. Kena faham. Apa itu Datuk Kong? Baik. Kita pergi kepada negara Cina dulu. Sebelum orang Cina, dia berhijrah ke tanah Melayu. Mereka di sana, mereka ada sembahan apa yang dipanggil sebagai Tu Ti Kong. Pernah dengar? Tou Ti Kong. Tuhan Tanah. Tu Ti Kong ni, dia macam kalau dalam orang Melayu, dia ada percayakan setiap kawasan tu ada penunggu dia. Jadi masyarakat Cina, mereka ada satu konsep, setiap kawasan tu dia ada penunggu dia. Dia masuk ada dewa dia, ada Tuhan dia. Dia macam abang long kawasan lah, senang. Ayanda. Begitu. District officer dia. Setiap kawasan tu. Jadi bila di China, mereka ada Tu Ti Kong. Dan bila mereka berhijrah ke tanah Melayu, Tu Ti Kong di sana tak boleh bawa ke sini. Sebab mereka tak ada visa dengan pasport nak masuk. Tak, itu contoh je. Jangan kata hina agama. Saya nak bagi kita mudah faham. Jadi, bila mereka datang ke tanah Melayu, mereka tak boleh bawa sekali Tu Ti Kong. Sebab Tu Ti Kong tu hanya di kawasan situ. Dia hanya ada power di kawasan situ. Jadi bila sampai sini, you see, ini juga antara fitrah manusia. Iaitu dia selalu rasa ada sesuatu yang lebih berkuasa daripada dia, yang dia nak sembah sesuatu. They want to worship something. Jadi bila sampai ke tanah Melayu, what should we worship? Dan waktu itu di tanah Melayu, dan benda ini tak ada kaitan dengan Islam. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang Melayu, macam apa yang terjadi di Pulau Besar Melaka. Di mana makam-makam, kubur-kubur, mereka buat apa? Mereka jadikan sembahan. Jadi apa yang berlaku, mereka datang sini, mereka nampak orang Melayu, dia sembah apa yang dipanggil sebagai Datuk Keramat. Bukan Datuk Keramat kat Ampang tu. Jadi apa yang mereka buat? Mereka mengasimilisasikan, ini Melayu punya, ini tempat tuan tanah siapa? Apa sahaja? Tak berani cakap ke? Datuk Mufti sudah cakap. Ini tempat asalnya apa? Melayu. Tanah Melayu. Jadi bila Cina datang dulu, mereka pun tahu ini tanah Melayu. Jadi bila mereka datang sini, tanah Melayu, mereka tahu ini tanah Melayu, dia punya tuan tanah mesti Melayu. Yang kuat, yang ada power itu, dewa itu pun mesti Melayu. Jadi mereka pun mau Cinakan sikit mah. Jadi mereka pun jadikan ambil Datuk Keramat, tapi dia tak ambil Keramat, dia ambil Datuk. Lepas tu Tu Ti Kong, Tu Ti Kong tu pun Datuk juga, Akong mah. Akong itu pun Datuk juga. Jadi dia tak apalah, kita win-win situation. Datuk campur Kong, Datuk Kong. Bila mereka nak sembah Datuk Kong, kebiasaannya kalau nampak yang patung-patung Datuk Kong ni, mereka pakai kopiah, pakai songkok, pakai tengkolok, lepas tu ada bulan, ada sabit, lepas tu dia ada keris. Bila mereka sembah Datuk Kong, mereka tak akan hidangkan arak, mereka tak akan hidangkan daging kinzeh. Tahu kenapa? Lu gila ke? Itu Melayu makan, mana ada makan ini semua? Dan tahu ke tidak, bila mereka nak letak Datuk Kong itu, ataupun bila mereka nak bersihkan Datuk Kong, ataupun bila mereka nak cat semula Datuk Kong yang cat dia dah pudar, antara ritual yang mereka perlu buat ialah, mereka kena pakai songkok, mereka kena pakai kain, lepas tu baru boleh pegang itu Datuk Kong dan cat. Antara Datuk Kong yang disembah di Malaysia yang sangat popular, yang ada di Banting, adalah Sultan Abdul Samad. Itu memang clear cut, Sultan Abdul Samad. Dan mereka juga ada apa yang dipanggil sebagai proses menurun. Apa itu proses menurun? Perspektif mereka ialah seorang pengantara akan menyeru Datuk Kong itu untuk datang ke badan dia, supaya Datuk Kong ini dia boleh bantu mereka selesaikan masalah mereka dan sebagainya. Itu perspektif mereka. Perspektif Islam nak jawab senang. Kita percaya yang masuk tu adalah jin. Yeah. Itu perspektif Islam untuk terangkan kepada orang Islam. Okey? Dan bila dia nak buat proses menurun, apa yang berlaku ialah orang yang nak buat proses menurun ini, dia kena pakai baju Melayu dan kena berpakaian seperti orang Melayu. Supaya Datuk Kong tu kenal itulah badan yang perlu dimasuk. Medium tu dia tak reti nak cakap bahasa Melayu. Pelat. Cakap bahasa Melayu pun tak boleh. Sudah masuk badan, itu Datuk Kong dah masuk badan, mereka akan Assalamualaikum. Dia punya penganut tu, yang sedang nak sembah Datuk Kong tu, yang selama ini tak nak berasimilisasi dalam Malaysia nak bercakap bahasa Melayu, sebab ini Datuk Kong bagi Assalamualaikum, semua Waalaikumsalam Datuk, Waalaikumsalam. Dia pun tiba-tiba pandai Waalaikumsalam. Kenapa saya berani cakap? Sebab semua ni ada video. Oh, ini videonya. Assalamualaikum.
Datuk. Semua ni ada bukti. Mereka nak kata saya hina agama Cina. Tak boleh, saya pun Cina juga. Tak. Mereka sebenarnya yang menghina diri sendiri kerana mereka sendiri tak faham. Bukan saya. Saya cuma menerangkan berdasarkan fakta. Itu saja. Betul, ada depan ofis saya ada Datuk Kong. Bos saya memang tak hidang makanan tak halal. Kadang-kadang kopi makanan halal biasanya. Alhamdulillah bos saya Cina tapi sangat respect dengan orang lain. Di ofis pun ada surau betul-betul sebelah ofis dia level paling atas. Ambil wuduk semua dalam tu, tak perlu ke toilet. Kenapa saya cakap orang Melayu adalah orang paling tidak resis di dunia ni? Saya pernah buat satu video. Ada kaum yang sokong, ada kaum yang tidak sokong dan nampak jelas antara kaum. Tapi ini pendirian saya diri sendiri. Saya buat satu perbandingan antara Malaysia, Indonesia, Thailand dan Singapura. Okay. Dan saya katakan Thailand mempunyai orang Cina yang lebih ramai daripada Malaysia. Betul. Indonesia mempunyai orang Cina yang lebih ramai daripada Malaysia. Yeah. Orang Singapura mempunyai Cina yang populasi dia adalah majoriti di negara itu lebih besar daripada komposisi Cina di Malaysia. Okey? Mana ada sekolah Cina sekarang? Di Siam mana ada? Yang ditaja kerajaan. Di Indonesia ada, di Siam ada, di Singapura ada, tetapi private swasta ataupun ditaja kecil saja. Malaysia ada. Saya rasa heran sampailah saya membaca sebuah buku daripada mendiang Lee Kuan Yew, iaitu Prime Minister Perdana Menteri pertama Singapura, dan beliau berkata, memang beliau memulakan gerakan untuk hapuskan sekolah Cina di Singapura. Dan apabila Singapura telah bergabung dengan Malaysia pada tahun 60-an, MCA lah yang buat jahat lah kononnya, dan mempertahankan sekolah Cina. Itu bukan saya yang cakap. Dan kerajaan persekutuan terpaksalah mengakur kepada permintaan MCA untuk mengekalkan sekolah Cina. Itu bukan saya yang cakap, itu Lee Kuan Yew yang cakap. So Melayu boleh terima konsep vernacular. Melayu boleh terima konsep ada satu bangsa yang dibawa oleh British seperti mana YB yang cakap tu, ada sikit kebenaran, bukan semua penipuan, dibawa British dan diterima sebagai salah satu bangsa di Malaysia. Mana dapat, okay sorry, I nak bagi satu example. Apa berlaku di India dan Pakistan pada 1946? Orang India tak boleh terima orang Muslim. Orang Muslim tak boleh terima orang Hindu. Dan mereka berpisah. 4 juta orang telah mati dalam pemisahan tersebut. 4 juta orang. Apa berlaku di Indonesia pada 60-an dan 1997? Pembunuhan ramai-ramai atas orang Cina. Kenapa orang Cina boleh jadi Perdana Menteri di Thailand seperti Thaksin Shinawatra ataupun adik dia Eng Lak ataupun Somchai Suratyu, ini semua Cina. Tapi mereka boleh cakap bahasa Cina ke? Mereka ada nama Cina ke? Tak ada. Dia Hakka tau. Barack Obama boleh jadi Presiden United States of America. Moyang dia berasal dari Kenya. Dia cakap bahasa Kenya. Orang Amerika akan lantik dia jadi presiden. Kalaulah seorang Cina, dia cakap bahasa Melayu, dia mengamalkan bahasa budayaan Melayu, dia beragama Islam, maka dalam perlembagaan persekutuan dia Melayu, Saudara Zamri, dan dia boleh jadi Perdana Menteri di Malaysia juga. So, apa yang nak menunjukkan orang Melayu ni resis? Kalau dia orang resis, kenapa apa yang apik Cina dapat di Malaysia ni dapat dinikmati oleh semua kaum Cina? Apa yang dapat kita nikmat di Malaysia ni, seluruh dunia punya Cina tak ada. Tak ada sebuah sekolah Cina tajaan kerajaan di negara mana-mana melainkan China, Hong Kong, Taiwan dan Macau. Malaysia juga ada. Begitu juga sama dengan sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil. So dalam video tersebut, saya diserang oleh kaum saya diri sendiri. Tapi masa serangan mereka tu, tak tahu dia nak serang apa. Sebab saya cakap fakta. Sampailah ada Akbar punya editor tulis kolom 2-3 untuk support saya. Dia kata, apik Cina, dia pakai nama saya, cakap fakta. Yang korang serang dia tu, serang pasal apa?
So siapa nak kata Melayu ni racist? Melayu is the most non-racist race in the world. Dia kata sultan-sultan ni, Melayu ni, dia sangat senang untuk bekerjasama. Kalau British nak menakluki, dia first thing dia akan buat, di Myanmar dia buang raja. Di India dia buang maharaja. Di mana-mana tempat dia nak colonize tu dia buang raja dia. Tapi Malaysia tak payah sebab orang Melayu sangatlah bekerjasama. Sangat boleh menerima apa-apa saja. Itulah Melayu dalam sejarah, Melayu dalam fakta dan Melayu dalam pandangan saya. Apakah kamu tahu tentang Melayu? Saya tahu. Saya di sekolah menengah kebangsaan. Masa saya study di luar negara tu, saya cakap bahasa Melayu di UK. Dan tempat pertama saya kerja ni dan tempat kedua pekerjaan saya, tempat ketiga pekerjaan saya semua Melayu. I tell them a very simple rule. If you can cakap bahasa Melayu, if you can kick football or membawang with them, they treat you like a brother and sister. They won't force you to convert. Terbaik orang Melayu. Those yang ikut apa saya cakap. Melayu Malaysia. Betul je. Sekarang aku dengan si Aiman tu, sekarang main bola tu okey je. Dulu dia orang cakap Melayu ni macam bukan tu. Kalau you boleh cakap dengan Lockhart dia, Lockhart Kedah, maka you orang Melayu dah, dia treat you like a brothers. You boleh membawang dengan Lockhart Kelantan ni, dia orang treat you like a sisters already. This is Melayu. You don't know them. You pretend that you know them. You see from newspaper. So that's the problem. And when Melayu, when you interpret the Chinese, same thing. Orang Cina ni, kalau kamu duduk memahami dia tu, dia baik. So saya punya cara untuk perpaduan saudara Zamri. Setiap seorang Melayu di Malaysia ada satu kawan Cina. Setiap kawan Cina, orang Cina di Malaysia ada 3 kawan Melayu dan masing-masing ada lagi satu kawan India. You hang out with these 4 friends first. You hang out with them first. And you will know that what you see from the media, what you dengar daripada orang lain tu, semua adalah tidak betul. Saya setuju dengan apa yang Apek kata. Sebab tu bagi saya kan Apek, bila kita bincang tentang sekolah vernacular dan sebagainya, saya berpandangan begini. Sebenarnya bila orang muda ni, orang masa usia dia muda, itu adalah masa yang paling sesuai untuk kita nak bentuk pemikiran. Saya berpandangan bila sekolah rendah, waktu sekolah rendah, semua rakyat Malaysia mesti belajar di sekolah yang sama. So tak boleh ada segregation. Contoh macam yang Cina dia pergi sekolah, satu sekolah Chinese school, yang Indian dia pergi Tamil school, Malay dia pergi sekolah kebangsaan. Kita nak semua sekolah rendah, paling kurang sekolah rendah sahaja. Masa dia sekolah rendah 6 tahun, diorang kena belajar, wajib belajar bersama. Selepas itu waktu petang dia boleh pergi belajar. Okey, waktu petang dia nak ambil Mandarin class, dia boleh ambil. Okey, waktu petang dia nak ambil Tamil class, dia boleh ambil. Yang Muslim nak ambil kelas agama waktu petang, dia boleh ambil kelas agama. Tetapi waktu pagi mereka mesti belajar bersama supaya bila dia besar nanti dia akan ingat, aku pernah ada kawan Cina, aku pernah ada kawan India yang belajar sama-sama dulu, dan dia akan rasa that is oneness. Melainkan kalau daripada kecil sehingga dia besar, dia bersama dengan bangsa dia sahaja, akan menyebabkan dia tak mengenali bangsa lain. Oke, nah jadi itu beberapa video yang udah aku tampilkan. Semoga bisa menambah informasi bagi teman-teman semua, bisa menambah pengetahuan juga untuk teman-teman semua. Orang Melayu paling tidak rasis di dunia katanya. Di dunia loh, bukan di Malaysia tapi di dunia. Pengalaman saya sebagai orang India berasal dari Parik Buntar. Tadika pertama dihantar ke Tadika bahasa Melayu dekat masjid. Pesanan datuk saya perlu kuasai bahasa Malaysia dengan baik. Semua rekan berbahasa Melayu masih bersahabat sehingga hari ini. Setuju, orang Melayu adalah bangsa yang paling baik dan bertolak ansur. Hidup di negara ini setiap orang bukan Melayu perlu paham sejarah Melayu, paham adat istiadat dan agama orang Melayu, menghormati raja-raja Melayu dan yang di Pertuan Agong sebagai pelindung, hayati sejarah, fasih berbahasa Melayu dan bangga untuk berbahasa Melayu, dan yang paling penting jaga kesopanan dan jangan sekali biadab dengan orang Melayu. Saya pernah dimarahi karena tak ucap terima kasih apabila beli buku di kedai Pak Cip Melayu umur 7 tahun. Masih ingat, saya juga dinasihati untuk menolong orang susah tanpa mengira kaum, dan saya laksanakan amanat itu hingga hari ini. Terima kasih orang Melayu, raja-raja Melayu yang amat disanjungi, dan terima kasih Malaysia, bumi di mana saya hidup selama 48 tahun. Orang sangat bagus lah, ada Melayu, Cina, India, ini baru Malaysia. Oh.
bertiga nih, Melayu, India, Cina. Wah, serius guys, kalau anti itu cakap, kita orang pun tak perasan yang kita orang bertiga ini bangsa lain-lain. Lebih senang cakap, tak berpikir pun benda tuh tiba-tiba masing-masing berbangga gila. Tapi aku percaya benda-benda macam ini banyak membuka mata orang yang memandang. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye-bye. Assalamualaikum.